pengagihan kerusi PHPRU 15 perlu lebih adil. Parti Amanah Negara Amanah mengesyorkan Formula 345 kerusi Pakatan Harapan di wilayah persekutuan bagi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Ketua Amanah Kawasan Bandar Tun Razak Engineer Hayatul Kamil berkata, formula tersebut telah sebulat suara dipersetujui oleh semua cawangan amanah di Bandar Tun Razak. Formula ini bermaksud amanah diberi 3 kerusi parlimen, keadilan 4 dan DAP 5 dalam pembahagian kerusi untuk pilihan raya umum ke-15. Amanah tidak diberi 1 kerusi oleh PH ketika PRU 14 di wilayah persekutuan dengan prestasi baik dan disokong oleh ramai pengundi di Kuala Lumpur. Amanah perlu diberikan kerusi sekurang-kurangnya 3 kerusi dalam PRU 15 kali ini, kata beliau di petik Malaysia Deadline. Beliau juga mengisytiharkan Amanah bakal bertanding di kerusi Bandar Tun Razak memandangkan ahli parlimen kini Kamaruddin Jaafar telah melompat parti menyokong Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau berkata demikian di Majlis Berbuka Puasa Amanah Bandar Tun Razak di IYC BTR yang turut dihadiri oleh Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad dan Wakil Keadilan, DAP, Pejuang, Muda dan Badan Bukan Kerajaan. Dalam ucapannya, beliau menegaskan Amanah mempunyai 11 ahli parlimen dan bertanggungjawab kepada amanah rakyat, tidak lompat parti seperti parti-parti lain. Ini menunjukkan integriti Amanah yang amat dipercayai oleh rakyat Malaysia menurut laporan. Sebelum ini, Pakatan Harapan menerusi kenyataan Majlis Presidennya mengambil pendekatan kemah besar dalam usaha menyatupadukan rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira pegangan politik. Kami menegaskan kesediaan untuk berunding dan bekerjasama dengan mana-mana pihak berdasarkan prinsip dan agenda reformasi demi kepentingan rakyat tanpa melibatkan kleptokrat menurut kenyataan itu. Kenyataan tersebut ditandatangani oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Bagaimanapun, kemah besar tidak menentukan pengagihan kerusi untuk Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Pada 26 April lalu, Pengerusi Amanah Negeri Pulau Pinang, Dr. Roslan Ahmad dilaporkan berkata, secara umumnya negeri itu amat stabil, kukuh dan tidak memerlukan jajaran politik baharu. Tidak ada keperluan untuk itu kerana iklim politik Pulau Pinang menunjukkan ada kestabilannya, ujarnya di petik Malaysia Deadline. Menurut Roslan, jajaran baharu tidak relevan dalam konteks Kerajaan Negeri Pulau Pinang tetapi amat penting dalam pembentukan Kerajaan Persekutuan. Justru di manakah kedudukan Pejuang dan Parti Muda? Presiden Pejuang Datuk Seri Mukhris Mahathir berkata, Pejuang masih terbuka dalam penjajaran dan akan membuat pengumuman apabila tiba masanya. Kita pun faham, kita nak kena ukur baju atas badan kita sendiri. Kita tahu di mana kelebihan serta kelemahan kita. Jadi kita akan berpada-pada dari segi jumlah kita nak bertanding dan adakah perlu untuk kita bekerjasama dengan mana-mana pihak, katanya di petik Sinar Harian April lalu. Kenyataan tersebut agak berbeza dengan timbalan Presiden Pro Tem Pejuang Datuk Marzuki Yahya yang berkata bahawa parti itu mensasarkan antara 50 dan 60 kerusi pada pilihan raya umum ke-15. Kami adalah blok bebas bersama rakan-rakan kami dari Warisan dan beberapa yang lain dari Sarawak. Jadi ini adalah kumpulan yang boleh menjadi penyeimbang dalam keadaan semasa, katanya di petik Malaysia Kini dalam satu wawancara Februari lalu. Tidak mungkin Pakatan Harapan akan memberi laluan kepada Pejuang untuk bertanding 60 kerusi. Kenyataan amanah Bandar Tun Razak dan Pulau Pinang itu boleh dilihat sebagai mencerminkan sentimen akar umbi amanah di seluruh negara. Ahli amanah masih terasa sakit hati kerana setelah memberi madu kepada Bersatu, apa yang dikembalikannya hanyalah tuba. Mereka mengkhianati semangat setia kawan dalam Pakatan Harapan menerusi langkah Sheraton untuk merampas kuasa. Justru, apa sahaja bentuk penjajaran baharu yang sedang melintas dalam pemikiran Majlis Presiden akhirnya harus akur dengan sentimen akar umbi. Dalam amalan demokrasi, keputusan bergerak dari bawah ke atas, bukanlah dari atas turun ke bawah.